Fadil Musi ataupun Nazir Masjid, Imam Sosial Muslimin dan Muslimat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah Taala izinkan kita pada malam ini untuk sama-sama salat Isya berjamaah. Jadi mudah-mudahan apa yang dititah yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada salatul Isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Mana-mana orang yang menghadiri salat Isya fil jamaah, dalam keadaan berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan nisful lail, separuh daripada malam. Dan panjang umur kita, besok pagi kita takdirkan Allah Ta'ala masih lagi hidup, maka kita datang salat fardu subuh berjamaah. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata salatil fajr fil jamaah faka'annama qama kullu lail. Mana-mana orang yang hadir salat subuh dalam keadaan berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Jadi mudah-mudahan apa yang dititah, yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia menjadi manfaat kepada kita semua. Dan tawaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi tawaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sepotong ayat Al-Quranul Karim. Dan ayat ini selalu kita baca dan selalu kita dengar. Dan ayat ini seingat saya pun selalu ulang-ulang sebut dalam kuliah-kuliah saya yang lalu. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul 'azim. Baik, yang bermaksud pada aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin itu. Siapa dia orang mukmin? Kita semua orang mukmin, orang yang beriman. Kan kita baca masuk bulan Ramadan ni kita baca ayat. Dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni siapa dia? Orang mukmin. Qad aflahal, makna dia kamu akan falah. Aflaha ni tuan daripada perkataan falaha. Falaha makna dia berjaya. Berjaya ni maksud dia bukan berjaya di dunia ni. Dan kalau berjaya sekadar di dunia itu namanya najah. Najah tu berjaya di atas dunia. Tapi falah, kalau kita dengar azan hayya 'alal falah, makna dia itu nak menggambarkan kejayaan akhirat. Dan makna dia sesungguhnya berjayalah orang mukmin itu. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Prasyarat yang pertama, dia istilah orang yang sembahyang ni dalam keadaan khusyukkan dia, jaga tertib dia, jaga dalam keadaan hukum hakam dia, dan jaga waktu sembahyang tu sendiri. Dua, yang tu saya nak uraikan, panjang uraian tuan. Yang saya nak uraikan yang kedua ni. Dan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang dikatakan orang mukmin berjaya itu iaitulah orang yang boleh menjauhi diri mereka ni, perbuatan mereka daripada perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak memberi erti dalam kehidupan dia, ataupun dalam bahasa agama kita panggil perkara yang lara, perkara yang lara, sia-sia. Jadi kita berada pada bulan Ramadan dan kita berada pada malam yang kelima, hari yang keempat kita berpuasa. Tuan-tuan, makna dia sepanjang kita berada Ramadan ni, Allah Ta'ala bagi satu tawaran yang cukup istimewa. Jadi kita tak mau nak lepaskan peluang ni, tak mau nak lepaskan peluang. Sekuang-kuang yang ada dalam masa satu hari itu, kebajikan yang kita buat. Kan, kalau guru saya kata cukuplah, memadailah kalau satu hari kita boleh derma RM1 pun dah cukup cantik lah. Satu hari kita boleh derma RM1 pun itu pun dah cukup cantik. Supaya jangan berlalu Ramadan setiap hari tak ada kebajikan yang kita buat. Saya cuba nak didik diri saya cuba nak ajak tuan-tuan semua supaya nak melakukan kebajikan ini, supaya tidak dikategorikan kita ni orang yang melakukan perkara
perkara yang sia-sia, lama. Sufyan As-Sawri seorang ulama tasawuf, dan dia ini digelar Amirul Mukminin fil Hadis, seorang yang hebat dalam bidang hadis, dan diakui oleh anak muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Mubarak. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut, bagaimana sebelum aku menulis hadis-hadis, aku hafal terlebih dahulu di depan guru aku. Ibnu Hajar Al-Asqalani tuan, dia yang memiliki, tuan yang punya kitab yang mengandungi 17 jilid cetakan Beirut, 15 jilid cetakan Saudi, dan 16 jilid cetakan Mesir. Nama kitab dia, tuan-tuan dengar baik-baik, nama kitab dia Fathul Bari. Nama kitab Fathul Bari. Dia ada juga Ustaz Fathul Bari. Itu biar letak dia lah. Kan, ni nama kitab tu Fathul Bari. Dalam tu ada 600,000 buah hadis lebih. 600,000 buah hadis lebih. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, sebelum aku menulis kitab hadis ni, aku hafal depan guru aku terlebih dahulu. Siapa guru dia? Inilah Sufyan As-Sawri, ataupun nama penuh dia Abi Abdullah bin Sa'id bin Masruq bin Masruq bin apa lagi, bin Sufyan Al-Kufi. Itu makna dia, nama penuh dia. Tapi dia panggil, dia lebih popular dengan nama dia Sufyan As-Sawri. Sebab apa? Dia muliakan nama moyang dia. Nama dia Abi Abdullah bin Sa'id bin Masruq Al-Kabri bin Sufyan Al-Kufi. Al-Kufi itu maksud dia ni orang Kufah. Kufah ni di mana? Di Iraq. Dia nak supaya orang muliakan datuk dia, moyang dia. Dia tak mau muliakan diri dia. Takut bila bangga, bila muliakan diri dia, takut dia jadi riak, sombong, angkuh pula kan, ujub pula. Baik, Sufyan As-Sawri dalam kata-kata dia, yang dikategorikan lama di atas dunia ni ada 10 tuan. Saya cuba kongsi dengan tuan masa yang terbatas ni, supaya Ramadan kita berlalui jangan ada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Saya nak nasihat diri saya juga. Baik, yang pertama, kata Sufyan As-Sawri, yang dikategorikan lama itu seseorang yang apabila dia berdoa untuk diri dia saja, tanpa mendoakan kepada kedua orang tua dia, tanpa mendoakan kepada isteri dan anak-anak dia, tanpa mendoakan kepada suami dan anak-anak dia, dan tanpa mendoakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang lain. Itu dikategorikan lama. Kan bulan Ramadan ni berda'wah dan mustajabatan, bagi orang berdoa dimustajabkan doa dia. Dia doa untuk diri dia saja, dia tak doa untuk orang lain sama. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Orang lain, ya Allah, lantak dia nak jadi apa pun, ya Allah. Yang penting doa aku diterima dulu. Tolonglah doa orang lain sama. Kita tak mendoa orang lain sama kan. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, dosa kedua orang tua, ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di Ampang ini, di sekitar di Masjid Fatimah Zahra ini, ya Allah. Mereka tak tahu kelebihan yang ada pada solat berjamaah, ya Allah. Bukakanlah pintu hati mereka, ya Allah, supaya datang memakmurkan sungguh-sungguh rumah Allah ini, ya Allah. Bukakanlah pintu hati mereka, ya Allah. Bukan di Ramadan saja, di luar Ramadan terutamanya, ya Allah. Tuan-tuan tak berdoa. Sebab itulah bila datang, tak ramai yang datang surau Masjid Fatimah Zahra ni kan. Dalam malam ni pun saya tengok pun tak apa ramai juga kan. Orang Fatimah Zahra ni ramai ni saja ke ni. Yang lain ada, lain semua pergi umrah, tak balik-balik ni kan. Itu nak ceritakan bagaimana pertama doa ni, kalau kita doa untuk diri kita saja, kita tak doa untuk orang lain sama Allah. Yang kedua yang dikategorikan lama, kata Sufyan As-Sawri, seseorang yang membaca Al-Quran, walaupun dia baca sampai 100 ayat, tetapi dia baca dalam keadaan tidak ada ketertiban. Tak ada ketertiban. Habis hukum sepatutnya izah halqi, dijadikan ma'arif disukun. Hukum sepatutnya man asri, dijadikan lazim kalimi musyaqqal. Hukum tu sepatutnya man iwad, dijadikan qalqalah sughra. Hukum itu sepatutnya izal halqi, dijadikan hukum iklam. Hukum itu sepatutnya hukum ma'arif disukun, dijadikan al-idgham ma'al ghanah. Tuan-tuan ingat tak hukum-hukum tajwid ni? Kan, ingat ke tidak? Angguk tapi tak ingat. Kalau tak ingat tak apalah tuan-tuan, tuan-tuan beli Quran ni kan Quran yang ada waratil Quran tartilan tu kan, yang ada tajwid mashaf ditulis tu.
yang ada warna-warna dalam gelas, yang ada warna orange, warna kelabu, warna biru, warna hijau, warna apa satu lagi, warna merah. Ada 5 warna tu. Dia tak ada buku dah hukum dia ni panjang berapa akad, ni panjang berapa akad, kan tuan beli. Kalau tak silap saya dulu saya beli harga dia RM82. Tuan beli belilah. Kalau nak saya tolong belikan boleh, insya-Allah bulan depan ke hujung Ramadan nanti saya bawa. Saya jual dekat tuan dengan harga RM280. Dapat untung RM200 kan. Cerita dia tuan beli sendiri lah. Kan? Baik, jadi mana itu baca Quran. Setelah kita tahu kan baca Quran ni satu huruf yang kita baca dapat 10. Tak payah saya nak ulang. Bulan Ramadan digandakan sehingga 70. Tapi kita baca dalam keadaan tidak ada ketertiban. Nah, sia-sia. Bahkan benda tu banyak kalau kita peroleh. 2. Yang ketiga yang dikategorikan lawak itu adalah seseorang yang apabila melintasi kawasan tanah perkuburan, kemudian dia berlalu kawasan tanah perkuburan tanpa mengucap salam dan mendoakan kepada ahli kubur. Kan Nabi SAW lalu kawasan tanah perkuburan dan bersama dengan Sayyidina Ali, Nabi SAW baca doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum darul qaumul mu'minun, antum sabiqun wa ana insyaallah ta'ala bikum lahaku yaghfirullahu lakum. Kita baca Al-Fatihah sekali. Salam sejahtera kepada kamu wahai penghuni kubur, kamu mendahului aku akan mengiringi kamu pula. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kamu semua. Al-Fatihah tadilah. Ustaz, panjang sangatlah Ustaz. Tak ada doa yang pendek-pendek sikit. Kalau yang tu panjang, kita baca yang pendek sudahlah. Assalamualaikum ya ahli kubur, Al-Fatihah. Kita lalu dekat jalan kubur, jalan Ampang kan? Tahu jalan Ampang? Jalan apa sini? Ampang PL. Dan nampak al-kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu kawasan Serambun pula, Assalamualaikum ya ahli kubur. Bagi salam. Dan Assalamualaikum, yang lalu mana-mana pula, Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi kalau tuan-tuan cuma satulah, kalau tuan-tuan dengar dia jawab balik, tuan-tuan lagi lah cepat-cepat. Dia jawab kan. Baik, itu yang bro. Yang ketiga yang diketikkan lawak itu seseorang yang masuk ke dalam masjid. Kata Sufyan As-Sauri, dia keluar masjid dalam keadaan tidak mendirikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kan masuk dalam masjid, kalau masa tu dah orang dalam azan itu kita boleh sembahyang qabliyah ataupun kita sembahyang sunat lah, sunat rawatib. Ataupun masa tu ada sembahyang berjemaah, ustaz kita nak utamakan sembahyang dekat masjid ke ataupun kita nak ikut orang berjemaah, wajib kita ikut yang berjemaah sebab sembahyang sunat dekat masjid ni sunat, solat berjemaah ni wajib. Ataupun masa tu ustaz tengah berceramah, macam ustaz kata kita nak sembahyang sunat dekat masjid ke ataupun kita nak dengar ceramah, nak dengar majlis ilmu, wajib kita dengar majlis ilmu. Cuma guru saya kata kita duduk masjid, kemudian kita niat i'tikaf dan kita tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Ada juga mengatakan 4 kali. Kalau tidak lama. Nah tu mana dia masuk. Sebab hari ni kita tengok ramai orang masuk masjid tapi dalam keadaan sia-sia kan. Terutama sekali masuk masjid untuk apa? Mengiringi pengantin. Kan hari ini dah menjadi trend nikah masjid. Dulu zaman saya nikah dulu, zaman berhaji nikah dulu, semua nikah rumah mak mentua kan, semua nikah di rumah mak mentua kan, rumah pak mentua lah. Sekarang ni semua pergi masjid. Ramai orang masuk masjid dalam keadaan tak sembahyang sunat tahiyatul masjid, walhal dia masuk masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid, duduk i'tikaf walaupun dia lena, dia dapat pahala. Tapi disebabkan dia tak sembahyang sunat tahiyatul masjid, disebabkan dia tak niat i'tikaf, dia sia-sia saja masuk masjid. Baik, itu yang keempat. Yang kelima yang dikategorikan lawak itu, iaitulah seseorang yang apabila didatangi oleh para ulama ataupun di tempat tersebut ada para ulama, kemudian dia tidak ambil kesempatan untuk belajar, maka orang itu dikategorikan lawak. Hari-hari ada ulama datang, hari-hari ni ada jumpa ustaz tu, muka ustaz tu hari-hari, tak mau tanya pun, ustaz boleh tak tolong tasmid saya punya tajwid Fatihah contohlah. Tuan-tuan, kita saya tiap kali jumpa guru saya, tuan-tuan pun kenal Ustaz Azhari Osman Al-Hafiz dulu di Taman Nirwana. Dan tiap-tiap kali saya jumpa dia, ustaz tolong tasmid saya punya Fatihah. Sebab saya kadang-kadang lepas-lepas mengajar orang suruh jadi imam, takut-takut Fatihah saya tak betul. Bila tasmid, tiap kali jumpa tasmid itu ada ya silap.
Yang ni tak boleh tebal sangat, dia kena nipis sikit. Kan, dia kena nipis sikit. Alham, tak boleh alham, tak boleh. Dia kena nipis alhamdulillah, dia kena nipis sikit. Makna dia itu tuan-tuan, makna dia nak ceritakan jumpa ulama. Jadi bila tak ambil kesempatan untuk nak belajar ni, maka pada ketika orang itu dikategorikan lara, sia-sia, rugi. Patut dia banyak dapat ilmu bila duduk dengan para ulama tersebut. Baik, itu yang ke-5. Yang ke-6 yang dikategorikan lara, seseorang itu yang apabila dia musafir pada hari Jumaat, khususnya orang lelaki, kemudian ke sebuah bandar, kemudian dia keluar daripada bandar tersebut dalam keadaan dia tidak mendirikan solat Jumaat berjamaah lara. Kita musafir hari Jumaat, kita musafir ni kita boleh buat sembahyang jamaah qasar, tetapi afdal kita buat sembahyang Jumaat kalau kita musafir hari Jumaat. Sebab kelebihan hari Jumaat dari segi kehadiran sudah menggambarkan banyak pahala dia. Kan disebut dalam hadis kan, orang yang datang awal pada hari Jumaat, makna dia awal ni kalau mesti kata 3 jam lah sebelum khatib naik mimbar, dapat pahala seperti seekor unta. Tuan-tuan, seekor unta boleh makan berapa orang? Seekor unta kalau buat korban unta di Mekah 4,800 rial, 4,500 Malaysia lebih kurang lah. Dan seekor unta orang Arab boleh makan 100 orang, orang Ampang boleh makan 350 orang. Itu seekor unta. Nah, siapa datang awal 2 jam sebelum khatib naik mimbar dapat pahala seperti seekor kambing. Seekor kambing boleh makan berapa orang? Orang Arab, kambing dia panggil tis nama dia, boleh makan 4 orang. Itu orang Arab. Kan? Orang Pati Bahasa Arab dia boleh makan, kan? Dia boleh makan 21 ke 30 orang. Ni kalau macam ni punya ramai ni, kuang dia 10 ekor kambing golek kan? Kalau kambing golek itulah. Kan? Baik, itu makna dia datang 2 jam awal. Siapa yang datang 1 jam awal dapat pahala seperti seekor ayam. Seekor ayam boleh makan berapa orang? 16 orang. Kan ayam kita beli potong 16 kan? Betul tak biasa beli ayam? Kan potong 16 dapat soal sebetul lah 16 orang boleh makan. Baik, okey lah Ustaz. Siapa yang datang awal 15 minit sebelum khatib naik mimbar dapat pahala seperti sebiji telur. Baik, sebiji telur ayam boleh makan berapa orang? Boleh makan 4 orang. Kan orang jual nasi lemak telur rebus dia belah 4. Itu kalau peniaga yang bakhil lah. Kalau peniaga yang pemurah dia belah 2. Kan. Barang siapa yang datang maknanya khatib dah naik mimbar dah, dia dapat pahala banyak mana? Tuan-tuan, kulit telur ayam pun dapat. Ya, sebab apa masa tu khatib apa ni, malaikat dah stop dah nak tulis. Nak tulis apa? Nak tulis apa, kebajikan ataupun nak tulis, sebab malaikat nak dengar sama-sama khutbah. Itu kehadiran maknanya pada hari Jumaat. Jadi kita musafir Jumaat ambil kesempatan. Kalau tidak, tetaplah. Itu baru cerita tentang kehadiran. Tak cerita lagi kita iktikaf lagi. Betullah saya ingat masa saya belajar di Mesir tu, belajar dengan Syekh Ismail Adawi nama dia. Syekh Ismail Adawi ni dia imam Masjid Al-Azhar. Itu sekitar tahun 92 dulu lah saya belajar di Mesir tu. Kan? Syekh Ismail Adawi, dan dia ni pula keturunan Umar Al-Khattab. Dia tiap-tiap kali sebelum hari Jumaat tu pukul 12. Manakah khutbah pukul 11.30 hari Jumaat masa tu pukul 12.50. Dan tiap-tiap hari Jumaat dia pasti akan adakan tazkirah. Dia pasti adakan ceramah sebelum khatib naik mimbar. Saya dengan sahabat-sahabat saya tanyalah, di antaranya Datuk Fuad Kamaluddin, Syekh Datuk Fuad Kamaluddin kalau tuan kenal. Kan, dia kata pasal apa buat tazkirah? Sebab apa nak latih supaya kita ni datang awal. Datang awal daripada tak ada buat apa, lebih baik kita bagi tazkirah. Dan budaya ni alhamdulillah bawa ke negara kita ni. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7 yang dikategorikan lawa itu, iaitulah seseorang yang apabila bila menjemput tetamu datang ke rumah dia, kemudian dia tetamu datang ke rumah dalam keadaan dia tidak melayan tetamu tersebut. Tetamu datang rumah, dia sibuk buat benda lain. Ni orang datang rumah, dia ni pula kaki burung, sibuk dengan burung dia. Tetamu datang rumah, dia layan burung.
layan burung dia tu sunat. Harus. Ni, burung yang datang di rumah ni wajib layan. Tapi disebabkanlah tak tahu kan, ya Allah, lama. Sebab tu kan hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Tetamu kena muliakan tuan. Sebab itulah kan dalam sepotong hadis disebut bagaimana al-ajlatu minasyaitan. Al-ajlah, kalut ni perangai syaitan. Kalut gopoh bapak itu perangai syaitan. Kan? Tetapi ada benda yang kita kena kalut. Di antara benda yang kalut apa dia? Yang pertama, bila tetamu datang ke rumah, kamu nak cepat-cepat jamu air, yang tu kena kalut. Tetamu datang ke rumah kita, cepat-cepat jamu air. Haji sampai mana dah? Dah sampai Pertomas dah. Okey, Keluih, isteri kita tahu Keluih. Panggil, ni ya, buat air sikit, kawan abang nak datang dah. Datang sahabat kita tu, jangan lama-lama. Jangan sampai setengah jam, sampai 45 minit, air pun tak tuang ni. Sampai kawan kita tengok dapur dia, dia tak nak jamu air kat aku ke, aku datang lama dah ni kata. Kan, mantuk je jamu air. Tu kalut. Kena kalut, yang buat pertama. Yang kedua, kena kalut apa? Kamu kena kalut, uruskan jenazah. Dengan niwala cepat-cepat, uruskan jenazah. Yang ketiga, kamu kena kalut, kahwinkan anak perempuan kamu. Kalau sekiranya anak perempuan kamu tu dah ada orang minta, kahwin dengan cepat. Anak kita perempuan lah. Kalau dah sampai masa dia kata ada orang lah ustaz mana-mana ke panggil ke ataupun minta ke, kahwinkan. Kan? Tapi kita hari ni payah ustaz, saya bukan tak nak pula tu. Okey, agama dia okey, semayang okey, semua okey ustaz. Cuma je lah dia gaji teruk sangat. Gaji dia teruk sangat. Dia kata 1,500. Nak makan apa anak saya pula? Tak tahu lah. Yang penting agama dia okey dulu. Lepas nikah besok, semualah dia ngaji ke. Sebab tu sahabat saya, Dr. Syihabuddin nama dia buat kajian. Kebanyakan orang yang rajin ngaji ni, orang rajin belajar ni, orang rajin dapat PhD, kebanyakan selepas dia menikah baru dia dapat PhD, dia rajin belajar. Termasuklah tuan-tuan depan ni, tuan-tuan sebelum nikah ni mana rajin dengan ceramah. Ni dalam nikah ya rajin dengan ceramah ni. Kan? Baik, okey. Itu yang yang ketiga. Yang keempat, kita kena kalut ni apa dia? Bayar hutang, cepat-cepat bayar hutang. Hari tu ada hutang kat Fendi sikit 100, lupa nak buat duit, pinjam kat dia sampai hari ni tak bayar-bayar. Bila pinjam? Tu tahun 99 tu, contohlah. Lah ni dia ingat bayar cepat. Hutang kena kalut bayar. Ataupun hutang untuk bulan 8 ni, tuan dah kena bayar, bulan 7 dah bayar lah. Sebab apa? Besok lepas raya, besok tuan-tuan lagi duit dah kering dah, nak bayar. Bulan 8-nya hutang kereta, hutang rumah, bayar cepat-cepat. Ni kau ada kontraktor gaya bagi pekerja ni kena bayar. Ada juga kontraktor ni bayar tak bayar bagi pekerja tak, sampai pekerja ni minta dekat tuan rumah pula macam mana bang gaji dia dapat, bayar cepat-cepat. Tu hutang. Baik, yang kelima, kamu kena segera istighfar, mohon keampunan. Baik, okey, saya ringkaskan lagi. Itu yang ke berapa dah? Saya pun lupa dah. Yang ke apa? 7 dah? 7? Saya rasa macam banyak sangat dah bagi dah. Tahun 8 ni? Ini kapan ni? Okey. Yang ke-8, seseorang itu apabila dia berkawan dengan sahabat dia tak tahu perihal kawan dia. Hari-hari datang masjid Fatimah Zahra tetapi tak kenal nama haji. Haji Yunus Haji itulah. Haji kalau dia dengan ceramah tu duduk tepi tiang dia. Haji apa tak? Haji tiang nama dia. Ya Allah, ada juga macam tu kan. Tak kenal kawan. Sebab itulah Nabi katakan, banyak kali saya sebut hadis ni. Kan disebut berkawanlah kamu seperti mana kamu berkawan dengan suami kamu, sama dengan isteri kamu. Kan? Berkawanlah kamu seperti mana kamu berkawan dengan isteri kamu. Saya nak tanya Pak Long saya, Abang Long saya, abang-abang saya di depan ni. Cuba angkat tangan siapa yang tak tahu nama isteri dia dan keturunan isteri dia. Cuba angkat tangan. Itulah kita nak berkawan macam tu kalau boleh. Nak berkawan makna baik dia sampai tahu tu. Macam Aisyah sebutkan, suamiku ni seorang cukup baik akhlak dia. Allah, Nabi kalau cerita akhlak Nabi tuan tak tahu tarawih dia malam ni. Nak akhlak Nabi dengan isteri dia, jangan cerita, punya hebat. Sampai kan dia cerita dalam satu riwayat disebut bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebut Rasulullah SAW tiap-tiap kali dia nak makan, pastikan dia ambil makanan ni, dia akan suap ke dalam mulut aku terlebih dahulu baru dia makan. Nabi ni sebelum makan dia suap dalam mulut isteri dia terlebih dahulu. Nak tanya orang apa malam ni, siapa yang ataupun bila kali terakhir tuan suap dalam mulut isteri dia kan?
Masa kahwin dia. Takkan masa bersalin tuan-tuan tak suap dalam mulut dia. Isteri kita setengah mampu lahir anak kita kan. Ya Allah, teruknya kita ni kadang-kadang kan. Tak apalah Ustaz, dah tua-tua ni tak jadi Ustaz. Okey, tak apalah kan. Dalam ada satu riwayat hadis yang baik dia kata bagaimana tengok isteri makan. Kalau suap isteri ni dapat 70 pahala tak? Suap satu suap tu dapat 70 pahala. Tak apalah payah Ustaz. Okey, payah tengok isteri makan pun satu suap isteri makan dapat satu pahala. Baik, isteri tuan-tuan sekali makan berapa pinggan? 2 pinggan. Okeylah, satu pinggan berapa suap? 20 suap, 2 pinggan? 40 suap. Sambil-sambil dia tengok TV, dia makan popcorn lagi. Berapa suap? 5 suap. Tuan-tuan tengok isteri makan. Allah, isteri tengok suami makan biasa. Kan biasa. Suami nak tengok isteri makan ni, suami nak tengok isteri makan payah. Kan isteri tengok suami makan sedap lah makan rotinan dengan tanduri ni Pak. Kita makan-makan sampai habis, sampai isteri kata, "Bang, tak tinggal ke saya sikit?" Aku ingat kau tak nak. Solid pula kita ni kadang-kadang tuan-tuan. Tak apalah tengok isteri makan dah dapat pahala. Makna dia kalau isteri tuan-tuan makan satu hari 2 pinggan, satu pinggan 20 suap, 2 pinggan 40 suap. Campur makan popcorn berapa? 50 suap. Tuan-tuan tengok isteri makan pun dapat 50 pahala. Itu baru seorang isteri. Kan main pula aku balik dia badan untuk Ustaz. Aku nak ceritakan bagaimana berkawan. Baik, okey, ringkaskan lagi. Yang ke-9 ini kita ketikkan lara supaya kita Ramadan ni jangan ada perkara-perkara yang lara. Benda tu pahala banyak tapi kita tak buat. Apa dia? Seorang remaja ataupun pemuda yang hidup di zaman muda dia berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan untuk belajar. Sebab masa muda dia belajar senang. Kan? Masa muda belajar senang. Bila dah main veteran ni nak belajar payah tak. Ustaz baru ceramah 15 minit dah berlujur kaki. 15 minit berlujur dah kaki. Lepas 15 minit kedua menginsot terletak. Tahu menginsot terletak cari. Ya. Lepas 15 minit tengok jam tak habis lagi tu Ustaz ni buat apa nak habis. Cerita masa tu nak belajar ni payah. Baik, okey. Yang terakhir yang dikategorikan lama itu apa dia? Seorang jiran yang dalam keadaan kekenyangan, sedangkan jiran dia dalam keadaan kelaparan. Mana dia kalau Ramadan ni kan kadang-kadang pakai lagi lah, bumbu sikit bagi jiran sebelah menyulah ke. Jiran kita ni kenyang, tapi jiran dalam keadaan kelaparan. Jadi kalau cuba kita tengok daripada 10 perkara ni agak-agak ada tak dalam kepada kita kan? Kalau ada, apa nak buat? Hari ini kita berfokus supaya Ramadan yang kita lalui ini semua benda ni ada, yang saya sebut ni semua ada dekat kita tuan-tuan kan. Kata Sufyan Ats-Tsauri ni. Jadi kita ambil pengajaran 10 perkara ni, aku tak mau dah supaya benda ni sepatutnya aku dah raih banyak pahala, tapi disebabkan aku leka, aku lalai, aku tak dengar apa yang disebut oleh para ulama, maka benda itu jadi sia-sia. Renung-renung dan fikir-fikirkan kita bersama. Mudah-mudahan kita tidak ditenggelikan oleh orang yang lara seperti mana disebut dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang baik sekali kepada Allah, ada kurang kelemahan Yesus. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.